Okey, kita nak menyelesaikan soalan berbentuk masalah. First sekali kita kena ada kemahiran dulu nak tukar daripada ayat kepada persamaan ya. Okey. Okey, kita tengok kita baca dia punya ayat dia. Beza antara dua nombor ialah 5. Apabila nombor yang lebih besar didarab dengan 2, hasil tambah kedua-dua nombor itu ialah 7. Okey, maksudnya kita sekarang kita tahu ada dua nombor. Katakanlah nombor pertama saya kata huruf A. Okey. Nombor yang kedua saya kata huruf B ya. A dan B lah. A dan B. Okey. Kita tengok ayat pertama. Ayat pertama beritahu beza antara dua nombor. Beza antara dua nombor ya. So beza mestilah menggunakan operasi apa? Bila beza. Operasi apa? Bila menggunakan beza. Kau tak dengar saya cakap ni? Operasi tolak ya. Beza ya. So kita buatlah A tolak dengan B sama dengan 5. So dah dapat dah persamaan yang pertama. Okay, A tolak B sama dengan 5. Beza antara dua nombor. Okay, tak kisahlah awak buat B tolak A ke A tolak B. Okay, kalau awak buat A tolak B sama dengan 5, maksudnya A tu lebih besar daripada B lah. Kalau awak buat B tolak A sama dengan 5, so B tu ialah nombor yang lebih besar daripada A. Okay, so dapat dah persamaan pertama. Kita nak selesaikan soalan persamaan serentak linear ni, ataupun kalau kita nak selesaikan, nak mencari dua unknown, dua nombor yang kita tak tahu, dua pemboleh ubah yang kita tak tahu, kita perlukan dua, at least ada dua lah persamaan linear ya, yang mengandungi kedua-dua pemboleh ubah tu. Okay, so persamaan yang kedua, kita tengok ayat yang seterusnya. Apabila nombor yang lebih besar didarab dengan 2, hasil tambah kedua-dua nombor itu ialah 7. Apabila nombor yang lebih besar. So, sekarang ni kita nampak, saya dah buat A tolak B tadi. So A ni lebih besar daripada B lah. Takkanlah B lebih besar daripada A. Sebab A tolak B sama dengan 5. Kalau B lebih besar daripada A, dapat negatif lah. So sekarang ni kita dah buat A dulu, tolak dengan B. So A ni lebih besar. So dia kata apabila nombor yang lebih besar didarab dengan 2. So 2 darab A, 2A lah. Okay. Apabila nombor lebih besar didarab dengan 2. Okay. So ini kita boleh tulis A tolak B sama dengan 5. Apabila nombor besar didarab dengan 2, ini kita boleh buat 2A ya. 2A. So hasil tambah. Hasil tambah kedua-dua nombor itu ialah 7. Hasil tambah kedua-dua nombor itu ialah 7. Maksudnya tambah dengan B lah. Sama dengan 7. Okay. So dapatlah dua persamaan linear. Bolehlah kita selesaikan guna penghapusan ataupun guna penggantian ya, yang telah saya ajar tu. Okay. Sebelum kita selesaikan, saya nak tanya, ada dah yang tak faham tak? Macam mana boleh dapat A tolak B tolak sama dengan 5? Macam mana 2A tambah B sama dengan 7? Hello? Awak kena responnya, saya tak pasti. Sama ada awak tak dengar suara saya ke, ataupun awak tak faham ke, ataupun awak faham. Kalau faham, cakap faham je, senang. Cikgu ulang balik boleh? Ulang balik ya? Ulang balik boleh, tak ada masalah, boleh je. Okay, saya padam balik ya. Saya padam semula. Semua sekali. Sekejap ya, dia lambat sikit ni. Okay, lalu saya guna warna lain lah. Tak apa, menunggu ni untuk ayat pertama, untuk persamaan pertama. Okay, so ayat pertama. Beza antara dua nombor 5. Beza. Bila beza, kita mesti guna operasi tolak. Bila beza. So antara dua nombor. So tak kisahlah nak guna huruf apa-apa. Nak guna A ke, nak guna B ke, nak guna XY ke, nak guna MN ke, tak kisah. Okay. Sebab dia tak beritahu pun apa nombor tu di dalam pemboleh ubah huruf apa. Okay. So saya ambil A lah. A dengan B ya. A tolak B sama dengan 5 lah. Sama dengan 5. Okay. Awak pun boleh buat B tolak A sama dengan 5, tak ada masalah. Okay.
Tapi sekarang bila buat A tolak B sama dengan 5, maksudnya kita tahu A tu lebih besar daripada B lah. Okay, mestilah kita bila kita buat tolak, kita buat operasi tolak, bila kita dapat nombor yang positif, maksudnya ada nombor besar tolak nombor kecil lah. So kalau saya buat A dulu, maksudnya A ni ialah nombor yang besar lah daripada B. Nombor yang besar daripada B. Okay, sebab kita punya jawapan ni dapat 5 kan. So A tu kita tahu A lebih besar daripada B ya. Beres? Okay Lutfi? Sama pertama okay? Okey cikgu. Okay ya. Okay, kita tengok pula ayat yang kedua. Apabila nombor yang lebih besar didarab dengan 2. Hasil tambah nombor yang lebih besar. So dalam kes kita tengok tadi yang A tolak B tadi, so kita tahulah A ni lebih besar kan sebab A tolak B sama dengan 5. So tak mungkinlah B ni besar daripada A sebab kalau B besar daripada A, awak akan dapat jawapan negatif. Okay, so A ni ialah nombor yang lebih besar A. Didarab dengan 2. So kalau A darab dengan 2 dapat 2A lah. 2A. Okay, 2A. Kemudian hasil tambah. So bila sebut hasil tambah, mestilah ada operasi tambah lah. Kedua-dua nombor itu. Okay, kedua-dua nombor tu maksudnya nombor yang dah darab dengan A tadi, 2A, maksudnya 2 darab A tadi, dengan B lah. Sebab B ni dia tak beritahu pun kena darab dengan apa ataupun apa-apa. So kita ambil B je lah. Okay, sama dengan 7. So dapatlah 2 persamaan itu. Okay. Okey cikgu. Okay, boleh ya. So bila dapat 2 persamaan, tak ada masalah lah. Kita buatlah kaedah apa-apa yang kita yang boleh untuk mendapat jawapan A tu apa, B tu apa. Kita nak guna kaedah apa ni? Azim, nak guna kaedah apa? Hello Azim. Senyap ya. Yasmin nak guna kaedah apa Yasmin? Senyap juga. Ke tak tahu ke apa? Tak kisah ya, sekarang ni kita dah dapat 2 persamaan. Kita boleh guna kaedah apa-apa je. Penghapusan ya. Okey, kita guna kaedah penghapusan. Okey. Sebab kita ada 2 cara dah. Kita dah belajar 2 cara, kaedah penghapusan dengan kaedah penggantian. So awak boleh pilih. Dia tak beritahu pun kena guna kaedah apa ya. Okey, tapi soalan satu ni disuruh selesaikan ke? Oh, kalau ikut soalan ni wakilkan persamaan serentak dalam nombor bebas secara graf. Oh, maksudnya disuruh buat kaedah graf ya. Kaedah graf saya tak ajar lagi. Okey, sebab saya tumpukan pada dua kaedah tu je. So kita buat persamaan penghapusan ya. Kita buat penghapusan. Okey, penghapusan macam biasa. Alamak. Okey, so alang-alang B dah sama kan? B memang dia punya perkali dia memang 1, yang atas pun 1, yang bawah pun 1. So kita tak perlu darab apa-apa lah. Alang-alang kita hapuskan B ya. Kita hapuskan B. Sebab B tu dah sama dah dia punya perkali dia. Tak perlu nak darab apa-apa. Kita hapuskan B ya. Okey, kita guna kaedah penghapusan ya. Hapusan. Okey, so kita hapuskan B ya. Hapuskan B. Sebab apa hapuskan B? Sebab saya nampak B ni kali dia dah 1, yang bawah pun 1, yang atas pun 1. So dah mudah dah ya. Nak hapuskan A pun tak ada masalah, cuma yang persamaan atas tu kena darab 2 lah. So sekarang ni saya hapuskan B ya. So tak perlu darab apa-apa sebab dia punya perkali dah sama, yang atas 1, yang bawah 1. Tak kisah walaupun negatif positif ni. Okey. So boleh salin balik. A tolak B. Okay, sebenarnya salin balik ni tak perlu sebenarnya. Sebab dia tak ada darab apa-apa ya. Tak apalah. Kita sebabnya saya sebelum ni saya ajarkan salin balik kan. Salin je balik. Okay. So kita pilih apa operasi yang boleh menyebabkan B ni terhapus. Negatif 1, bawah 1.
negatif 1 dengan 1. Kalau kita buat tolak, dia akan jadi negatif 2 lah, sebab negatif 1 tolak 1 akan dapat negatif 2 ya. So tak boleh buat tolak. Tambah ya. Tak percaya guna kalkulator lah. Kita buat tambah ya. Tambah. Barulah negatif 1 dengan 1 bawah ni akan terhapus, hilang. So bila tambah, yang lain boleh tambah lah. 1A campur 2A akan dapat 3A lah. Okay. Negatif 1B tambah 1B akan dapat kosong lah. Okay. 5 tambah 7 akan dapat 12. Okay. So 3A sama dengan 12. A sama dengan 12 bagi 3 lah. A sama dengan 4. Okay. Kemudian, macam biasa, kita pilih mana satu persamaan atas atau bawah. Okay, katalah kita pilih atas. A tolak B sama dengan 5. So, A kita dah dapat 4. Tolak B sama dengan 5. So, negatif B sama dengan 5 tolak 4. Sebab 4 sebelah kiri itu ialah positif. Pindah ke kanan akan dapat negatif 4. Ya. So, negatif B sama dengan 5 tolak 4 akan dapat 1. Okay. So, B sama dengan 1 ni pindah ke negatif 1 pindah sana. Akan dapat, ataupun sebenarnya macam ni lah, 1 bahagi dengan negatif 1 ya. Sebab B sebelah kiri tu ialah negatif 1 dengan B. Okay, so kita bawa ke kanan, akan jadi bahagilah sebab negatif 1 terhadap B akan dapat negatif B. So saya pindahkan negatif 1 tu ke kanan, akan jadi bahagi ya. So B sama dengan negatif 1. Okay, so dapatlah A dengan B. Kemudian, saya dah ajar lah cara nak check jawapan betul salah. Kita guna kalkulator saja ya. Kita kalkulator. Okay, ini untuk check sama ada betul ke jawapan ni. Nampak macam betul dah kan. Sebab nombor dia tak pelik. Saya beritahu dah. Tapi tak semestinya kalau nombor dapat nombor pelik-pelik tu tak betul lah. Sebab tu kita boleh uji jawapan kita betul atau salah ya. So ambil kalkulator, tekan, kita katalah kita ambil persamaan mana? Kita ambil persamaan bawah ya. Persamaan bawah ni 2A tambah B sama dengan 7. So 2A, ya, saya takut ada yang tak faham ni. Macam mana nak guna kalkulator ni. Okay. So 2A tambah B sama dengan 7. Masukkan 2, kemudian A, saya kata apa? Masukkan nilai yang kita dapat tu, iaitu 4, tambah dengan B, kita dapat negatif 1. Buat kurungan negatif 1 ya. Kita dapat dah 7. Tekan kalkulator. 2 kurungan A ialah 4. Untuk kurungan tambah negatif 1 ya. Buat kurungan negatif 1. Untuk kurungan. So dapat dah 7. Dapat 7. So membuktikan bahawa nilai yang A dan nilai B yang kita dapat tu betul. Itu saja. Okay, tak puas hati lagi, ambil persamaan yang atas pula. A tolak B tu maksudnya A ialah 4. Tolak B berapa? Negatif 1. Dapat tak 5? Dapat 5. Okay. So terbuktilah bahawa jawapan kita betul ya. Okay. Tapi sebenarnya kita bukan nak bincang sangat tentang penghapusan ni. Sebab kita dah bincang sebelum ni. Yang penting sekali nak menukarkan cerita kita ni, situasi ni kepada persamaan ya. Bila dapat persamaan kan mudah dah kita boleh buat antara dua kaedah tu ya. Okey, sebab saya nak screenshot ni. Saya nak put dalam grup. Okey, dah save dah. Okey, kita tengok pula soalan seterusnya ya. Soalan seterusnya. Clear dulu canvas ni. Okey, kita tengok soalan buku teks tu. Okey, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okey, soalan mana nak cikgu tunjukkan? 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6 tu macam susah dia. 5. 5 ya. Okey, saya ambil nombor 5 ya. Dia nampak gambar otak tu. Susah ni katnya. Tak semesti ya. Okey. Tak buat lagi kan? Kita tak buat lagi kan ni?
Okey, soalan dia ya. Selepas 6 tahun, umur ayah Devaki adalah 3 kali umur Devaki. Jika pada tahun Jika pada 2 tahun yang lalu, umur ayah Devaki adalah 7 kali umur Devaki. Berapakah umur mereka pada masa sekarang? Oh, payah juga ya kan? Okay, first sekali, kena tahu dulu apa pemboleh ubah yang kita perlu namakan. Pemboleh ubah. Ada dua kan? Iaitu apa? Satu ialah umur ayah. Umur ayah Devaki itu. Okay. Kemudian kita ada pula umur Devaki lah. Okay, ada dua. Sorry. Okay, so umur ayah Devaki nak namakan huruf apa? Kadang-kadang nama huruf pun dia jadi pening tak? Kita buat XY je, masalah tak? X untuk ayah, umur ayah, umur Devaki kita buat Y. Dah lah. Tak salah pun ya, nak buat huruf apa. Saya buat huruf X dengan huruf Y. Umur ayah X, umur Devaki Y. Okay, selepas 6 tahun, umur ayah Devaki adalah 3 kali umur Devaki. Jika pada 2 tahun, okay. First kali kita ambil dulu ayat pertama ni. Selepas 6 tahun, umur ayah Devaki adalah 3 kali umur Devaki. Ni nak tukar dulu ayat ni kepada persamaan. Okay. Selepas 6 tahun. Maksudnya sekarang ni, umur Devaki tu, okay, saya tulis dulu. Umur Devaki tu, tambah dengan 6. Sorry, umur Devaki pula. Umur ayah dia lah. Umur ayah Devaki ni tambah 6 tahun. Okay. Sama dengan 3 kali ganda. 3 kali umur Devaki tambah 6 jugalah. Sebab apa tambah 6 tu? Maksudnya selepas 6 tahun ya. Maksudnya sekarang ni kan, macam ayah awak dengan ayah awak kan. Selepas 6 tahun, mestilah umur ayah awak tambah 6 tahun. Selepas 6 tahun, umur awak pun tambah 6 tahun kan. Betul tak? Contohlah sekarang ni, umur saya 40 tak? Umur saya 40. Umur awak sekarang ni 13. So selepas 6 tahun, umur saya 46 lah. Umur awak tambah 6, jadi 19 tahun lah. Kan? Takkanlah umur saya 40 je, tak berubah. Umur awak nak 19 tahun. Ataupun umur saya 46, umur awak still lagi 13. Okay? Tak logik ya. So sekarang ni kita kena tambah dua-dua sekali tambah 6 lah. Sebab umur ni dia akan bertambah. Siapa-siapa pun bila selepas 6 tahun akan tambah 6 tahun. Betul tak? Kita tak faham ni? Boleh? Sebab apa saya buat umur Devaki tambah 6. Faham ya? Sebab dia kata selepas 6 tahun. Sebab tu saya tulis umur ayah Devaki ni tambah 6. Sebab selepas 6 tahun. Kemudian 3 kali ni sebab apa? Sebab dia beritahu 3 kali ganda umur Devaki. Darab dengan umur Devaki tambah 6. Sebabnya selepas 6 tahun, umur Devaki pun akan tambah 6 tahun. Okay, sebab tu saya buat sini. 3 darab. Sebab apa saya buat kurungan, kena darab duduk sekali ya. So, kita tukarkan kepada huruf tadi. Kita ambil umur ayah tadi berapa? X tambah 6 sama dengan 3 kurungan. Umur Devaki buat apa? Y tambah 6 ya. Okay. So, kita seimbangkan dulu supaya dijadikan persamaan linear yang senang kita selesaikan, iaitu maksudnya kedua-dua pemboleh ubah mesti berada belah kiri, nombor belah kanan kan. Okay. 3 darab Y, 3Y
3 darab 6, 18 ya. Ni X tambah 6. Okay, so huruf kita bawa ke sana. X tolak 3Y sama dengan 18 tolak 6 lah. Okay, so X tolak 3Y sama dengan 18 tolak 6 berapa? 12. Okay, so ini ialah persamaan yang pertama. Okay tak? Kalau tak faham, tanya. Cikgu, macam mana boleh dapat ini? Macam mana boleh dapat ini? Faham. Boleh ya? Lofi okay? Takut Okey saya laju ke? sangat. Okay beres. Yasmin mau okay. Balkis mau okay ya? Balkis ni kadang bermalu nak cakap. Tarik lah Balkis. Okay. So saya diam-diam tu maksudnya faham. Tak apa, saya risau ya. Kita rakaman ni saya post dalam grup. Yang saya yang saya tulis ni pun saya post dalam grup. Saya screenshot dulu ya. Macam yang minggu lepas saya ingat um, saya post juga kan, cuma saya lupa nak bagi jawapan tak? Ya ke? Bukan bagi jawapan, bagi soalan. Ya, minggu lepas pun tak ada je, tak bagi je. Aduh, sorry lah. Cikgu sibuk sangat. Boleh ya? Okay. So sekarang ni kita dapat satu persamaan. Kita buat pula satu lagi persamaan supaya kita boleh cari dia. Okay, so ni saya padam. X tolak 3Y sama dengan 12 ya. Lembab, 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 lembab. Clear kan? Clear semua sekali. Dia masa rakam, masa present memang jadi lembab ya. Satu lagi memang sebab saya punya komputer memang lembab lah. Komputer cap bagus, cumanya dia tak kuat. RAM dia rendah. Yang saya tutup kalkulator dulu. Kadang-kadang buka banyak dia jadi berat. Tak hilang dah. Okey, kita tengok pula ya. Dia punya ayat kedua. Jika pada 2 tahun yang lalu, umur ayah Devaki adalah 7 kali umur Devaki. Okey, jika pada 2 tahun yang lalu, umur ayah Devaki adalah 7 kali umur Devaki. So macam tadi juga. Okey, 2 tahun lalu maksudnya kita tolak lah. Tadi selepas 6 tahun kita tambah. Sekarang ni, umur ayah Devaki sebelum ni ya, tolak lah. 2 tahun sama dengan 7 kali ganda. 7 kali ya. Umur Devaki ya. Devaki pun kena tolak 2 lah. Sebab umur Devaki pun mesti akan berkurang 2 kan. 2 tahun lepas.
Okay, sama macam tadi juga. Cuma tolak je. Okay, masukkan nilai. Umur dah dibagi X. Tolak 2. 7 kurungan. Dibagi Y. Tolak 2. Okay. So, X tolak 2. 7 darab Y. 7Y. 7 darab negatif 2. Sebab negatif 14 ya. Okay, kita seimbangkan lagi. X tolak 7Y. Sebab 7 ni 7Y belah kanan. Bawa ke kiri akan dapat negatif. Negatif 14 tambah 2 ya. So X tolak 7Y sama dengan negatif 14 tolak tambah 2 dapat negatif 12. Okay. So persamaan kedua kita ni persamaan kedua ya. Persamaan kedua. Ada tersalah ke? 2, kualiti 2, negatif. Okay. So tak ada masalah, beres. Okay, so persamaan kedua kita ialah X tolak 7Y sama dengan negatif 12. Ya, tadi saya lupa tadi nak tulis yang pertama tadi kan. Model lain lah. Tadi berapa tadi? X tolak 3Y kan. Sama dengan apa tadi? 3 darab 6, 18 tolak 6, 14 ya? Tadi 14 ya? 12 lah. 14 pula. Kan? 18 tolak 6 kan? 3, 6, 18. 3Y buat kiri. Okay. Okay. Persamaan kedua. Okay. Beres. Boleh faham ya? Azim, Adani pula. Yasmin, Balkis dengan Luffy. Okay ya? Okay. Okay. Saya perlukan kau punya respon ya. Sorry lah. Kalau sebab cikgu tak pasti sama ada awak faham tidak. Sebab tu saya perlukan respon. Saya padam ya. Untuk yang persamaan. Oh, saya lupa nak screenshot tadi. Paksa undur balik. La ilaha illallah. Tak apalah. Jadi pening lah. Jadi pening lah ya. Tak apalah. Nanti saya tulis mula lah ya untuk dalam WhatsApp nanti. Saya terlupa pula ada screenshot tadi. Okay, so kita dah dapat dah dua persamaan, kita boleh selesaikan lah. Okay, kali ni saya guna penggantian ya. Okay, kaedah penggantian ya. Okay, saya ambil persamaan pertama, X tolak 3Y sama dengan 12. Saya
asingkan X ni 12 tambah 3Y. Okey. Lepas tu saya masukkan ke dalam persamaan ni. Saya ganti ya. X tolak 7Y sama dengan negatif 12. Saya masukkan ini dalam ni. 12 tambah 3Y tolak 7Y sama dengan negatif 12. So boleh buka je kurungan. 12 tambah 3Y tolak 7Y sama dengan negatif 12. Okey, dia akan jadi 3Y tolak 7Y sama dengan negatif 12. 12 sebelah kiri tu kita bawa ke kanan akan negatif juga. Okey, 3Y tolak 7Y akan dapat negatif 4Y. Negatif 12 tolak negatif 12, negatif 12 tolak 12 akan dapat negatif 24. So, Y akan dapat negatif 24 bahagi dengan negatif 4. So, Y akan dapat 6 ya. 6. Okay, kemudian masukkan Y ni ke dalam mana-mana persamaan. Katalah saya persamaan atas juga. Sorry, nak cari X ya. Lalu kita masukkan dalam yang ni lah. Masukkan dalam yang X. Oh no, no. Jangan padam, jangan padam. Kita padam juga ya. Kita buka balik. Kita tak berapa kuat kan. Nak buka macam-macam. Okay, sama boleh ya. So, saya ambil persamaan yang tadi tu, yang kita dah asingkan X tu. X tolak 3Y sama dengan 12. Y dah dapat 6. So, X sama dengan, tolak 18 sama dengan 12. X sama dengan 12 tambah 18. Ujung sangat ya. X sama dengan 12 tambah 18. X sama dengan 30. 30. Okay. So, kesimpulannya, kita tahulah sekarang ni umur ayah Devaki umur ayah Devaki sama dengan 30 tahun. Umur Devaki sama dengan 6 tahun ya. Nanti bagi. Okay. Ada soalan? Kita test ya. Kita test. Selepas 6 tahun, umur ayah Devaki adalah 3 kali umur Devaki. Sekejap ya. Okay. So kita test ya.
Selepas 6 tahun, maksudnya, sekejap ya, anak saya ni, macam-macam lah. Okey, kita test ya, jawapan kita betul salah. Kalau selepas 6 tahun, umur adik-adik lelaki ialah 36 lah. 36. So, kalau umur lelaki pula selepas 6 tahun akan dapat 12. So, betul ke 3 kali ganda? 12 darab 3 dapat 36 kan? So, betul lah. Okay. Betul, kita test pula yang kedua ni. Jika pada 2 tahun yang lalu, umur adik lelaki ialah 7 kali ganda. Umur lelaki. So, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu maksudnya umur lelaki 4 tahun lah. Umur ayah dia 28 lah kan. So 4 darab dengan 7 memang dapat 28 ya. 4 darab dengan 7 pula. Yalah 4 darab dengan 7 ya. Sorry terbalik. 7 darab 4 lah. 7 kali ganda kan. 7 darab dengan 4 ya. Maksudnya umur dia baki 4 tahun. Masa 2 tahun lepas, so umur ayah dia jadi 7 kali ganda ya. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay. Okay ya. Okay, so shot dulu. Okay. Kita sebelum habis kelas ni, saya nak buat soalan nombor tak apa, benda ni saya faham. Dia memang agak susah sikit lah. Sebab dia kadang-kadang awak ni tak dapat nak tafsir kehendak soalan tu. Tapi ni yang ni kita bincang bersama-sama. Okay, baca soalan ya. Seutas sedawai dengan panjangnya ialah 100 cm dipotong kepada 3 bahagian. Panjang bahagian dawai pertama dan kedua adalah sama panjang. Panjang bahagian dawai ketiga melebihi jumlah panjang dua bahagian dawai itu. 4 cm ya. Hitung panjang setiap bahagian dawai itu. Okay. Kadang-kadang kalau awak tak boleh nak keluarkan dia, maksudnya nak jadikan dia persamaan, sebelum buat persamaan tu, mungkin awak boleh lukis ya. Awak boleh lukis. So sekarang ni dikata kita ada satu dawai ya. Saya guna tebal sikit. Kita ada dawai. Okay. Panjang dawai itu ialah 100 cm ya. Panjang dawai itu. Okay. Kemudian dikata dawai itu dibahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Okay. Katalah yang bahagian pertama dan bahagian kedua sama panjang. Katalah kita potong ni. Kita potong sinilah. Ini bahagian 1, ini bahagian 2, ini bahagian 3. Ada 3 bahagian. Okay. Kayak yang apa yang 4 cm ni kita boleh buat dalam persamaan lah. Okay. So macam biasa kita namakan dulu. Kita namakan apa? Pemboleh ubah dulu. Pemboleh ubah ya. Pemboleh ubah. Okay.
Sekarang ni kita ada 3. Mungkin ada yang tanya pasal saya, cikgu kena buat 3 pun boleh ubah ke? Kalau dia jadi 3 pun boleh ubah tu, dia sama linear lagi. Tapi ada 2 pun boleh ubah. Ada 3 pun boleh ubah. Tak pernah belajar pun 3 pun boleh ubah. Okay, saya beritahu kalau ada 2 pun boleh ubah, awak perlukan 2 persamaan linear untuk selesaikan dia. Kalau ada 3 pun boleh ubah, kena 3. So kena buat 3 ke? Tak perlu. Okay? Sebab apa tak perlu? Dalam soalan ni dikata bahagian pertama dengan bahagian kedua ni sama panjang. Sama. Maksudnya sekarang ni kita kira lah sama ada 1 ataupun 2. Okay? 3 ni memang lain lah sebab 3 ni memang panjang sekali kan. Dia panjang 3, dia panjang 4 cm daripada hasil tambah dua-dua tu. So kita buat 2 je lah. 2 2 pun boleh ubah saja. Sebab apa saya buat 2 pun boleh ubah? Sebab apa? Sebabnya bahagian 1 dengan bahagian 2 tu dia sama panjang. So tak perlu nak buat 3 pun boleh ubah. Buat 2 sahaja. Sebab apa? Sebab 1 dengan 2 tu dia sama panjang. So kalau awak dapat 2, awak dapat bahagian 2 tu berapa? So awak dapat bahagian pertama. Sebab dia sama panjang ya. Okay. So katalah saya namakan bahagian, saya ambil bahagian 2 dengan bahagian 3 lah ya. Bahagian 2, bahagian 3. So bahagian 2 saya namakan dia huruf A lah, kata A. Okay, huruf A. Bahagian ketiga saya namakan huruf B ya. B. B ya. So tulis dulu. Panjang bahagian kedua ialah A. Panjang bahagian ketiga ialah B. Okay. Settle lah tu. Okay. Okay. So bahagian A, panjang bahagian 1, bahagian 2 sama panjang ya. Okay. Panjang bahagian dawai ketiga melebihi jumlah panjang 2 bahagian dawai itu. 4 cm. Okay. Hitung panjang setiap bahagian dawai itu. Okay. Itu dia ya. Panjang bahagian 1 pun ialah A lah. Sebabnya dia sama panjang dengan apa? Dengan 2 tu. Okay. So kita boleh ambil dulu persamaan pertama yang 100 cm ni. Okay, macam mana kita buat tu? 100 cm ni benda apa? 100 cm tu benda apa? Halo? Halo? Ke dah keluar belaka dah ni? Saya Ya, tak ya, nampak keluar cikgu. ni. Ada, So saya tanya, 100 cm ni benda apa? Panjang ke semua dawai. 100 cm ni ialah panjang kesemua dawai. Itu kita boleh buat persamaan apa tu? Bahagian pertama iaitu A tambah dengan bahagian kedua iaitu A juga sebab dia sama panjang, tambah dengan bahagian B sama dengan 100 kan. Dapat dah persamaan pertama. Okey. Kau tak faham sebab apa AA tu? Sebab dia panjang pertama, panjang kedua, bahagian kedua tu dia sama panjang, sebab tu saya buat satu huruf yang sama iaitu A. Okay, kemudian B tu ialah bahagian ketiga. So A tambah B sama dengan 100. So A tambah A 2A lah kan. 2A tambah B sama dengan 100. Dapat dah satu persamaan. Kita perlukan satu lagi persamaan untuk buat kaedah penghapusan ke ataupun kaedah penggantian. Yang ni ya. Panjang bahagian dawai ketiga melebihi jumlah panjang dawai bahagian itu ialah 4. Macam mana nak buat ni? Ayat ini.
Panjang bahagian dawai ketiga melebihi jumlah panjang dua bahagian dawai itu ialah itu 4 cm. Macam mana nak buat ayat tu? Siapa boleh bagi tahu? Cuba je, boleh cuba je, tak masalah. Salah pun tak apa. Saya nak pelajar saya mencuba ya, jangan diam, dia tengok je. Tak syok lah. Okay? Awak kena cuba. Bila salah, kena tahu apa yang salah. So, apa dia? Apa yang sesuai tebak persamaan dia? Panjang bahagian dawai kita melebihi. Melebihi. Nak guna operasi apa tu agaknya? Sama dengan 4. Dia lebih 4 cm daripada hasil tambah dua-dua sekali tadi. Dua-dua sekali yang apa? Dua bahagian X1 dan bahagian 2 tu. Macam mana nak buat tu? Lutfi cuba Lutfi. Melebihi. Bila melebihi ni kita nak guna operasi apa? Melebihi ni nak Tolak. guna operasi apa? Tolak. Okey, tolak ya. So, macam mana? B tolak. B tolak apa? Apa Azim? B tolak apa? A. 2A ya. Sebab apa 2A? Sebabnya jumlah panjang dua bahagian itu. Jumlah panjang jumlah panjang. Maksudnya bila jumlah ni, maksudnya hasil tambah lah. Okay, hasil tambah bahagian 1, bahagian 2. Bahagian 1 kan saya namakan huruf A, bahagian 2 pun saya namakan huruf A. Okay, tadi dah faham sebab apa nama dia A? Sebab dia sama panjang. Okay, so bila kita tambah A dengan A, dapat 2A lah. Sebab tu B tolak 2A. Okay, so ini B tolak 2A. Sama dengan 4. B tolak 2A sama dengan 4. So dapatlah persamaan yang kedua. Bolehlah kita selesaikan dia. Okay. Ada yang tak faham ni. Tak faham tanya ya sebab saya tak tahu awak tak faham di mana. Jangan kata saya tak faham langsung macam cikgu semua sekali. Tak best lah tu. Kalau cakap macam tu seolah-olah macam awak tak cuba nak memahami ya. Awak kena beritahu cikgu saya tak faham ni kenapa boleh dapat A ni. Kenapa tak boleh dapat B ni cikgu? Kenapa boleh dapat 2A tambah B sama dengan 100 ni cikgu? Yasmin okey. 2A tambah B sama dengan 100 ni boleh faham ya? Sebab jumlah dawai tu, maksudnya dawai tu panjang dia 100. Okay. So kita tahu dawai tu dia terbahagi pada 3 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Bahagian 1 dengan bahagian 2 saya namakan dia huruf A. Sebab apa saya namakan huruf A dua-dua A? Sebabnya dua bahagian tu sama panjang. So sebab tu saya buat dua-dua tu nama dia A. Kemudian 3 tu saya buatlah nama dia huruf B. Okay, so total semua sekali adalah 100 lah. So 2A campur dengan B dapat 100. Okay. Berkenaan dengan ayat yang kedua tu, panjang dawai ketiga, B, melebihi, so tolak lah. Tolak dengan 2A, sebab apa 2A? Sebab jumlah panjang dua bahagian tu. Okay, sama dengan 4. Boleh ya? Okay, so tugasan awak, selesaikan soalan ni sampai habis, tak kira lah guna pergantian pun boleh, guna penghapusan pun boleh. Kemudian cuba buat soalan nombor 6. Nombor 4 lah. Nombor 4. Nombor 6 ni macam panjang ni soalan cikgu. Buat nombor 6. Nombor 4 ada gambar otak cikgu. Susah ni. Try je lah. Saja psikologi awak je tu. Gambar otak tu. Patutnya buku teks tak payah letak gambar otak ni. Apa tujuan kalau letak gambar otak ni? Patutnya dia kebat sikit lah kot. Kena memikir pada saya senang je ni. Lairi dan Khatijah punya 60 keping. Lairi memberikan 2 keping kepada Khatijah. Bilangan stem dia ada kali. So ni senang je. So namakanlah dua pemboleh ubah tu. Satu, bilangan stem Lairi. Yang kedua, bilangan stem Khatijah. Dua tu je lah. Namakan dua pemboleh ubah ni. Kemudian buatlah persamaan dia. Ni total. Ni total. Belah maksudnya. Kemudian memberikan ni, alamak. Apa tu?
Kenapa tadi bergaris tu? Okay, selepas Laili memberikan ni, maksudnya dia tolak. Laili tolak 5, tu Khadijah pun tambah 5. Bilangan stem Laili 2 kali ganda bilangan stem Khadijah. Okay, cuba buat dulu. Nombor 4 ya. So itu tugasan awak. Yang pertama sekali, selesaikan ini. Okay, saya dah bagi dah buat persamaan untuk awak. Yang kedua, buat nombor 4 ni. Okay, first sekali bina dulu persamaan dia. Kemudian selesaikanlah jawapan dia ya. Kita saya ajar. Boleh ya? Cuba dulu macam mana. Kita bincang hari Jumaat ni. Okay, 2 soalan je. Satu soalan saya dah selesaikan, dia punya persamaan. Soalan kedua ni, awak cuma buat persamaan dia, kemudian selesaikan macam biasalah. Nak guna penggantian pun boleh, nak guna penghapusan pun boleh, tak ada masalah ya. Okay. Soalan nombor 6 ni kita bincang hari Jumaat ni. Boleh ya? Cuba. Awak kena cuba ya. Awak kena cuba. Okay. So sebelum saya tamatkan kelas ni, ada nak tanya apa-apa? Tak ada, cikgu. Tak ada beres ya. Okay, cuba buat Lutfi ya. Tak faham, tanya saya. WhatsApp saya. Cikgu, betul ke saya buat ni? Saya betul, saya beritahu lah. Okay. Cikgu, betul ke ni? Betul ke ni? Macam tu. Okay, saya cubalah. Okay, lambat ke, cepat ke, okay. Kalau saya tak balas kan, saya blue tick. Mungkin blue tick tu saya baca dulu. Tu saya lupa nak balas. Okay, mungkin saya buat benda lain tu, tanya lagi cikgu. Tanya je. Jangan pula saya blue tick kan, saya tak reply awak. Sedih pula. Okay, kadang saya baca je. Saya bercadang nak balas tapi saya terlupa. Mungkin masa tu saya tengah buat benda lain. Okay, sebab tu jadi blue tick tu. Saya baca, kemudian saya lupa nak balas. Okay, tengah drive ke, tengah dekat traffic light kan, saya buka, ada Lofi mesej ni. Biarlah kang balas lah. Lepas tu saya lupa nak balas. Okay, tanya balik. Okay, kalau tak ada soalan, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Okay, makin lama makin suram dah kelas kita ni. Tinggal tim 4 orang ni. Okay, dulu ada 6. Dulu ada juga masuk ya. Aduhai tu, ialah masalah lain. Macam mana ya? Mungkin ada masalah lain lah, ataupun masalah lain ya. Tapi saya cubalah ya. Cuba nak mengajar awak ni sebab saya rasa cara yang paling efektif ialah menggunakan teruslah. Saya terus kepada awak boleh respon terus. Okay? Kadang-kadang kalau dalam WhatsApp tak boleh, payah juga sebenarnya nak mengajar. Okay, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh surat ya. Wassalam, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay. Okay.